Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini cikgu nak masuk subtopik yang terakhir untuk sebatian karbon, iaitu 2.4 isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Okey, so kita nak tengok dulu apa itu isomer. Okey, isomer ialah satu molekul yang mempunyai bukan satu molekul je, maaf. Lebih daripada satu molekul yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Okay, cikgu tunjuk contoh dekat sini. Okay, contoh, cikgu ada butana. Okey. Kemudian cikgu ubah butana ni, cikgu nak jadikan dia 3 karbon. Kemudian karbon yang cikgu potong ni cikgu letak kat sini. Okey. Jadi dekat sini kita kata struktur molekul A dengan molekul B adalah isomer. Jadi isomer ni kita anggap dia macam kembar. Okey, jadi kalau cikgu sebut isomer, kamu tak boleh bagi satu. Kamu mesti bagi tahu isomer tu ialah pasangan kepada siapa. Okey, contoh cikgu kata beri isomer untuk butana. Jadi ini isomer dia. Okey, jadi isomer tu macam kembar. Okay, jadi kita cuba cek dekat sini, betul tak dia mempunyai formula molekul yang sama. Okay, formula molekul yang sama maksudnya dia masih lagi ada C ada 4, H dia ada contohnya 6, 8, 10. H dia ada 10. Okay, so dekat sini pun sama. Supposed to be C dia ada 4, H dia pun ada 10. Itu bermaksud formula molekul yang sama. Okey, formula struktur yang berbeza yang ni cikgu tunjuk tadi. Satu bentuknya lurus macam ni, satu lagi bentuknya ada cabang. Itu maksud dia formula struktur yang berbeza. Okay, jadi cikgu harap kamu dah faham apa itu isomer. Okey, so isomer terbahagi kepada dua, satu isomer rantai, satu isomer kedudukan. Okey, yang cikgu tunjuk dekat kamu tadi adalah contoh isomer rantai. Maksudnya rantai ni cikgu potong dan cikgu ubah rantai tersebut. Okey, bagi isomer kedudukan, contoh yang kita senang nak guna, contoh kalau dia ada kumpulan berfungsi. Macam macam butana, butuna, dan juga butanol. Okey, ini adalah contoh-contoh isomer kedudukan yang kita boleh guna. Okey, cikgu tak lukis lagi isomer dia. Okay, isomer contoh cikgu nak buat isomer untuk butana. Cara dia adalah cikgu ubah double bond ke tempat yang lain. Okey, contoh isomer untuk butena ialah cikgu ubah pergi pada karbon nombor 2. So, ini adalah kita sebut sebagai keisomeran kedudukan. Okey, boleh faham Okey, so itu adalah dia punya jenis. Okey, boleh baca definisi dia nanti. Okey, so kita nak tengok apakah contoh. Okay, baru kita tengok contoh betul-betul. Okey, so dekat sini dia bagi dekat kita ialah contoh butena. Kenapa kita pilih butena? Sebab kalau kita nak pilih metena, etena ataupun propena, bilangan karbon dia terlalu sedikit. Jadi kita tak boleh nak ubah-ubah. Kita tak boleh nak ubah-ubah bentuk tersebut. Jadi lebih baik kita pakai karbon yang 4 ke atas. Okay, lebih mudah untuk kita membuat isomer. Sebenarnya tak ada isomer pun untuk karbon yang di bawah 4. Okey, so kita tengok yang pertama ialah keisomeran rantai. Okey, cikgu tak nak tunjuk keisomeran rantai dulu, cikgu nak tunjuk keisomeran kedudukan. Sebab apa? Bila kamu diberi soalan besok, tips dia ialah yang pertama kamu tengok boleh tak kamu buat keisomeran kedudukan. Okey, kalau tak boleh buat, baru kita fikir rantai. Okey, sebab kedudukan lebih mudah. So, kita tengok dekat sini dia bagi kita C4H8. Okay, kalau kamu tak tahu C4H8 tu apa, kamu cuba lukis C. Kemudian kamu letak H. C4 Okey, H, 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 H. Okey, kamu kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi maksudnya boleh ada dua saja lagi hidrogen. Okey, mungkin ini adalah alkena.
Okey, jadi cikgu dah lukis cikgu punya formula molekul untuk butena cikgu. Okey, ataupun kita dah tengok sebelum ni Archena dia punya formula dia adalah CnH2n kan? Jadi so ini adalah kita tahu dia Archena. Okey, kita move on kepada keisomeran kedudukan. Okey, bermaksud cikgu ubah sahaja. Okey, cikgu ubah sahaja. Okey, bermaksud double bond sekarang sudah berada pada karbon yang seterusnya. Okey, so dekat sini H dia dah boleh ada 3, sini H dia ada 1, H dia ada 3. Okey, macam mana cikgu nak check betul ke tak? Kita tengok tangan C betul tak ada 4. 1, 2, 3, 4. C yang kedua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okey, jadi cukup setiap karbon C tu ada 4 tangan. Okey, kemudian cikgu nak bagi tahu dekat sini tentang nama karbon itu adalah karbon yang keberapa. Okey, macam ni Okey, kalau mula-mula kita tengok satu rantai yang terpanjang macam ni, kita letakkan sahaja karbon yang daripada sebelah kiri ni, maksudnya ikut macam kita baca rumi, karbon nombor 1, karbon nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, andai kata cikgu ubah begini. Okey, bukan bermaksud double bond ni duduk pada karbon nombor 3, dia masih lagi duduk pada karbon nombor 1. Okey, 1, 2, 3, 4. Bermaksud kita tengok yang mana yang terhampir. Okey, contoh kalau cikgu buat macam ni. Okey, jadi kamu nak kata karbon ni duduk pada nombor berapa? Okey, cara dia adalah kita letak nombor kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau kamu letak daripada kiri pun 1, 2, 3, 4. Jadi double bond both duduk pada karbon nombor 2. Okey. Lagi satu cikgu tunjuk kalau kita buat kita buat yang pentena, kita buat panjang sikit. Okey. So dekat sini kita nak kata karbon ni duduk pada karbon nombor berapa? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Suppose to be kamu akan kata double bond duduk pada karbon nombor 3. Okey. Jangan gopoh, kita kena buat daripada kanan juga. Okey. Jadi daripada kanan kita tengok sebenarnya double bond duduk pada karbon nombor 2. Jadi kita pilih yang paling sedikit. Kita pilih karbon nombor 2. Okey, itu tentang karbon yang keberapa. Okey, seterusnya kita nak tengok pada keisomeran rantai. Okey, keisomeran rantai ni kamu kena imagine. Okey, contoh cikgu bagi butena. Okey, dia melibatkan potong rantai. Okey, ini kita sebut sebagai rantaian terpanjang. Okey, sekarang cikgu nak potong rantai terpanjang ni dan cikgu nak letak pada sini. Okey, jadi dekat sini dia dah jadi simpang. Okey, jadi sekarang ni rantai terpanjang cikgu bukan lagi 4, rantai terpanjang cikgu adalah 3. Okey. Selain daripada rantai terpanjang 3, cikgu boleh juga buat rantai terpanjang cikgu macam ni. Ni kita akan pergi lebih lanjut lagi nanti. Okey, boleh faham Itu tentang rantai, keisomeran rantai. Okay, sama juga kalau cikgu letak pentena. Okey, cikgu potong. Okey, kemudian cikgu letak C ni kat sini. Supaya baru ada simpang. Okey. Kita tengok contoh. Sebelum tu kita tengok dulu apakah sifat kimia dan sifat fizik antara isomer. Okey, maksudnya isomer butena tadi yang ada cabang dengan tak ada cabang. Apakah perbezaan sifat kimia dia? Sifat kimia dia adalah sama sebab isomer mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, tapi dia mempunyai sifat fizik yang berbeza, iaitu takat lebuh dan takat didih dia berbeza. Sebab bila makin banyak cabang, semakin rendah takat lebuh dan takat didih. Okey, secara umumnya bilangan isomer satu molekul bertambah dan pertambahan bilangan atom karbon dalam molekulnya. Okey. Ataupun senang nak ingat, sifat kimia dia sama sebab masih lagi mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, cuma sifat fizik dia berbeza. Okey.
kalau senang lagi tips untuk kita nak tentukan isomer. Okey, kita ingat isomer rantai selalunya kita deal untuk alkana kita takkan deal dengan isomer kedudukan. Okey, sebab dia tak ada kumpulan berfungsi yang boleh kita ubah-ubah. So dia hanya terlibat dengan isomer rantai saja. Okay, manakala isomer bagi alkena, alkuna, alkohol yang ada, ini ada double bond, ini ada triple bond dan ini ada kumpulan hidroksil. Okay, jadi dekat sini kita boleh ubah-ubah kumpulan berfungsi tersebut. Okay, so kita tengok macam mana kita langkah-langkah untuk kita melukis isomer. Okay, so cara yang pertama ialah kita tengok dulu apa dia kat sini? Okey. Kita tengok dulu rantaian terpanjang dia berapa, rantai yang lurus, okey. Rantai yang lurus ataupun rantai yang terpanjang. Kemudian kita cuba untuk tukar kedudukan. Okey. Kemudian kita okey, tak apa. Kita tunjuk, cikgu tunjuk terus dia punya cara nanti baru kamu boleh baca dan make sense. Okey. So kita tengok penamaan isomer. Okey, cara-cara lukis dulu. Minta maaf Okey, contoh cikgu nak letak alkana. Okey, cikgu bagi butana. Okey, ni sebenarnya dah tunjuk dah tadi. Okey. Cara untuk cikgu letak isomer dekat sini, cikgu check ada tak sesuatu yang cikgu boleh ubah kedudukan. Okay, jadi untuk alkana, cikgu tengok dia tak ada kumpulan berfungsi, jadi dia tak boleh mengubah kedudukan. Okay, jadi cikgu pergi kepada seterusnya, cikgu nak ubah dia punya keisomeran rantai. Okay, rantai dia ialah rantai yang lurus dia ataupun rantai yang terpanjang dia adalah 4. Okay, jadi cikgu boleh ubah jadi 3. Ni sebenarnya cikgu dah ulang dah. Okay. Itu maksud dia. Cara untuk kita lukis isomer. Okay, sama dengan kedudukan pun cikgu dah ulas tadi. Okay, so kita nak tengok pula kepada penamaan isomer mengikut sistem IUPAC. Okay, cara dia macam mana? Okay, cikgu tunjuk contoh. Okay, kalau keisomeran rantai. Okay, cara dia adalah yang pertama, kita namakan rantai yang terpanjang. Okay, jadi dekat sini cikgu nampak rantaian terpanjang cikgu ada 3 karbon. Jadi cikgu tulis dulu yang panjang cikgu. Yang panjang dekat sini ialah ada 3 kan? Jadi propana. Okey, itu cara dia. Okey, ni nombor 1. Okey, nombor 2, kita tengok apakah benda yang melekat pada dia. Okey, jadi yang benda yang melekat pada dia adalah CH3. Okay, jadi CH3 bukan bermaksud ini adalah metana, ini adalah kumpulan yang attach, kumpulan yang melekat pada dia. Okay, jadi kumpulan yang melekat ni kita kena namakan dia sebagai met. Kenapa met? Sebab 1C metil. Okey, kalaulah kumpulan yang melekat ni ada 2 karbon, jadi nama dia etil. Kalau yang melekat ni ada karbon ada 3, maksudnya nama dia propil. Okey, jadi itu nama dia. Okey, sekarang ni cikgu tulis kumpulan yang melekat dekat depan. Metil. Okey, selepas itu kita tengok metil ini melekat pada karbon nombor berapa. Okey, cara dia, cara yang sama. Kita letak daripada kiri ke kanan. 1, 2, 3. Karbon nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, kalau kamu tak sure, boleh buat daripada kanan ke kiri. 1, 2, 3. Okey, jadi confirm terletak pada karbon nombor 2. Jadi, 2-metil propana. Okey, kumpulan metil melekat pada karbon nombor 2 pada rantai terpanjang propana. Okey, itu maksud dia. Okey, syarat-syarat sekiranya bertemu perkataan, kita hanya tulis rapat macam tu. Okey, kalau nombor bertemu dengan perkataan mesti dipisahkan dengan sempang. Okey, cikgu tunjuk contoh satu lagi.
Okay, cikgu tak nak lukis H ya. Cikgu nak lukis macam ni je. Okay, so kita tengok rantaian terpanjang dia. Propana. Okay, lepas tu kita tengok ada kumpulan yang melekat tak? Okay, kumpulan yang melekat ada metil. Okay, the tricky part is dekat sini ada 2 metil. Ada 2 metil yang melekat pada karbon nombor 2. Okay, cara dia adalah 2 metil. 2 dimetil propana. Okay, boleh faham Okay, maksudnya, okay, yang pertama kita tengok propana. Okay, yang kedua kita tengok kumpulan yang melekat, 2. Kemudian kita tengok kumpulan tu ada berapa. Kalau 1, tulis metil saja. Kalau 2, dimetil. Kalau ada 3, trimetil. Okay, jadi kita letak dimetil. Kemudian kedua-dua karbon duduk pada karbon nombor 2. Kalau satu karbon duduk nombor 1, satu karbon duduk nombor 2, satu karbon duduk nombor 3, tulis 2, 3. Okey, satu lagi Okey, cikgu ulang. Perkataan-perkataan kita tulis rapat. Okey, nombor dan perkataan dipisahkan dengan sempang. Nombor dan nombor dipisahkan dengan koma. Okey, boleh ingat Okey, so itu adalah syarat-syarat untuk kita menamakan isomer mengikut penamaan, sistem penamaan IUPAC. Okey, sekarang kita nak tengok contoh. Okey, kita nak tengok contoh dalam muka surat 103. Okey, dia bagi contoh sama macam cikgu bagi contoh tadi. Okey, dia letak kumpulan metil. Okey, kalau kamu rasa kamu susah nak nampak, kamu tak perlu lukis HH tu. Okey, tapi dekat sini cikgu tulis H. Sebab H ni kadang-kadang macam semak sikit kan. Okey. Okey, cara dia cikgu ulang. Okey, cari rantaian terpanjang. Okey, paling senang kita cari rantai yang melentang je ni. Okey, jadi nama dia adalah propana. Okey, kemudian kita tengok kumpulan yang melekat. Okey, ada metil kat sini. Okey, lepas tu kita tengok metil ni ada 2. Okey, rapat sebenarnya. Sekejap. Okey, bila ada 2 maksudnya kita akan tulis di di depan. Kemudian kita tengok dia melekat pada karbon nombor 2. Okey, jadi 2,2 dash dimetil propana. Okey, so kita tengok pula contoh kalau kita melibatkan kumpulan berfungsi. Okey, contoh. Okay, contoh macam ni dia boleh je kalau kamu tak nak ubah kedudukan. Terpulang pada kamu. Tapi tipsnya adalah kalau kamu jumpa isomer, kamu diminta lukis isomer, yang pertama kita akan buat ubah dulu kedudukan kumpulan berfungsi. Okay, tapi kalau macam ni soalan yang minta, so kamu tak boleh pilih kan. Okay, jadi kita kena namakan mengikut soalan. Okay, jadi cara dia adalah sama juga kita tengok rantaian terpanjang. Okay, yang lurus ni. Okay, rantaian terpanjang dekat sini kita tengok ada 4 karbon, jadi but. Okay, kemudian double bond jadi butena. Okay, butena. Ataupun kamu tahu rantaian karbon ni, double bond ni duduk pada karbon nombor 1, kamu nak buat but 1ena pun boleh. Nampak Nombor dan perkataan dipisahkan dengan sempang. Okay, now kita dah namakan rantaian terpanjang. Sekarang kita tengok kumpulan yang melekat ialah kumpulan metil. So kita tulis metil. Ada berapa metil dekat sini? Hanya ada 1 metil. Okay, jadi cukup. Kita tengok dia duduk pada rantai karbon yang keberapa. Okey, rantai karbon, kamu nak tentukan karbon yang keberapa. Dekat sini kamu kena tengok double bond. Okey, jadi kalau double bond kamu dah stick nombor 1, 2, 3, 4. Jadi kumpulan metil kamu terletak pada karbon nombor 3. Okey. Tak nampak muka. Bising. Okey. Dah habis lah. Okey, boleh faham
Jadi dekat sini, macam mana kita tentukan karbon? Okay, sekiranya ada kumpulan berfungsi, kita ikut kumpulan berfungsi. Okay, kalau tak ada kumpulan berfungsi, baru kita ikut kumpulan yang melekat. Okay, boleh faham kat sini? Okay. Seterusnya, kita tengok contoh lagi melibatkan kumpulan berfungsi yang sudah ditukar kedudukannya. Macam gini. Okay, ini adalah alkuna. Alkuna. Okay, ada kumpulan melekat. CH, H, H. Okay, cara dia adalah sama. Kita tengok rantaian yang terpanjang. Rantaian terpanjang. Okay. So, kita kira ada berapa karbon dekat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. So, pen. Okay. Cuba kita tengok dekat sini. Kita punya triple bond duduk pada karbon nombor berapa? Okay. 1, 2, 3. Okay. Duduk pada karbon nombor 2. Kalau cikgu buat daripada kanan ke kiri, 1, 2, 3. So, dia kata duduk pada karbon nombor 3. So, kita jangan pilih yang ni. Kita pilih yang paling sikit. So, pentuuna. So, ini nama rantaian terpanjang kita. Okay, kemudian kita tengok kumpulan metil melekat pada karbon nombor berapa. Okay, so kalau kamu dah pilih nombor 2 tadi, jadi kita pilih yang daripada kiri ke kanan lah. So, karbon yang melekat, okay, ialah karbon yang nombor 4. So, metil melekat pada karbon nombor 4. So, nama dia adalah metil 4-metil pentuena. Okay. Oh, sorry. Dekat dalam contoh dia bagi butena. Tak apa. So, sama je. Ni cikgu bagi contoh yang extra satu karbon. Okay. Boleh faham dekat sini So, nama dia 4-metil pentuena. Okay. So, kita tengok lagi contoh. Kalau dia bagi dekat kita satu isomer alkohol. Okay. Yang ada OH di tengah. OH di tengah. Okay, sama juga. Okay, kita tengok rantaian terpanjang. Okay, rantaian terpanjang cikgu ialah this one. Okay. Prop. Okay. Prop. Okay, sekarang kita tengok OH berada di karbon nombor berapa. Okay, kita tengok secara kasar. Berada pada karbon nombor 2, jadi propan 2-ol. Okay, lepas tu baru kita tengok kumpulan yang melekat ialah metil. Okay, melekat pada karbon nombor 2. So, 2-metil prop pula. Propan 2-ol. Okay, simple sahaja, betul? Okay, so itu berikut adalah contoh-contoh. Okay, kalau tak faham boleh tanya cikgu ataupun kamu boleh scan link-link di dalam buku teks tu. Ada link untuk melukis. Kat situ mungkin lebih teratur lah. Okay, tapi cikgu kena juga rakam video ni. Kadang-kadang kamu nak kena dengar suara cikgu juga kan? Okay. Okay, ini sikit ulasan lah ataupun kesimpulan tentang isomer untuk alkana, alkena dan alkuna. Okay, sebenarnya kamu tak perlu hafal pun. Okay, cukuplah kamu faham. Sebenarnya kalau kamu dah faham, kamu dah tahu dah. Metana, etana, propana memang tak boleh lukis isomer. Kalau kamu ubah-ubah macam mana pun, dia akan dapat yang sama. Okay. Cara dia, nanti kita jumpa secara bersemuka baru kita buat benda yang susah ni sikit. So, kamu tengok kat sini nanti kita main structure. Tengok kat sini, nampak macam berbeza tapi sebenarnya serupa. Dia ubah-ubah saja. Yang ni cabang dia bentuk dia masih begini. Walaupun kamu tengok, sekejap dia pusing bawah, kejap dia pusing atas, kejap dia pusing kanan, kejap dia pusing kiri. Jadi sebenarnya sebab itulah etena, metana, propana, dia tak ada isomer. Sebab kalau kita ubahlah potong rantai macam mana sekalipun, kita tetap dapat struktur yang sama. Jadi dia bukan isomer. Sebab dia kalau isomer mesti kena ada struktur yang berbeza. Okey, untuk alkohol, ini adalah contoh. Dia dah bagi dah dekat kamu. So, kamu tak perlulah macam, at least bila kamu diminta lukis isomer alkohol tu, kamu dah ada idea. Okey, propanol ada 2.
Okey, butanol ada 4. Okey, tapi sebenarnya bagi cikgu tak suka kamu hafal. Sebab benda ni boleh fikir. Cuma bila kamu hafal ni, dia akan membantu kamu lah untuk membuat keputusan dengan lebih yakin. Itu saja. Okay, jadi dekat sini tak perlu hafal. Okey, so itu saja untuk kelas hari ini. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, latihan cikgu akan bagi arahan pada grup WhatsApp.